العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اشرح لنا صدورنا يا الله kalapangkanlah hati-hati kami ya Allah wahassin akhlaqana wa adabana ya Allah, keperelokkanlah akhlak-akhlak kami dan adab-adab kami ya Allah. Wa yassir lana umurana fid dunya wal akhirah ya Allah, kepermudahkanlah segala urusan-urusan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Allah marzuqna al-fahma wal ilma ya Allah, kerezekikanlah kepada kami kefahaman dan ilmu pengetahuan ya Allah. Wal hikmata wal aqla, kerezekilah juga kepada kami hikmah, kebijaksanaan dan akal yang sempurna ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu ya Allah ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Ya, saya hormati dan saya muliakan pengurusi surau, tuan-tuan imam, tuan-tuan guru, para ahli ilmu. Ya, saya hormati dan saya muliakan seluruh ahli jawatankuasa surau, seterusnya tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada malam ni kita teruskan lagi pengajian hati yang berzikir. Baik tuan-tuan, untuk permulaan pada malam ni saya nak baca qasidah kalimah tauhid pada muka surat 109 tu. Siapa-siapa yang ada kitab minta buka dahulu muka surat 109. Kita baca sekejap tuan-tuan sekalian qasidah kalimah tauhid yang saya pernah baca pada tuan-tuan sekali ke dua kali di sini ya. InsyaAllah akan datang nanti kita akan terjemah secara detail lah insyaAllah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah alaihi salatullah. بها يثبت الإيمان بها يحصل الأمان كرر أيها الإنسان لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله تكرارها ما أحلاه ما أبهاه ما أعلاه تدني العبد من مولاه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله قد آتانا في الأخبار عن النبي المختار أن أفضل الأذكار لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله جماعة معنى التوحيد ودلت بلا مزيد كرر أيها المريد لا إله إلا الله لا إله إلا الله ها إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله هي حصنك الحصين هي درعك المتين ذكر رب العالمين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله بها الفوز والنجاة فيها كل البركات
tunji min kullil afat, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Tuan, saya terjemah ringkas dulu, walaupun insya-Allah akan datang nanti bermula pada muka surat 112. Yang tu saya detailkan dia punya penjelasan ya. Baik, kita baca tadi iaitu kalimah tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Apakah kelebihannya? Yang kita baca bawah-bawah tu, yang kita ulang beberapa kali bawah sampai rangkap yang terakhir muka surat 109 tu, itu adalah tentang kelebihan kalimah yang kita baca tadi. Biha, dengannya, dengan kalimah tauhid tadi, kalimah syahadah tadi, yasbutul iman, memantapkan iman, meneguhkan iman. Tuan-tuan, kita sedia maklum bahawa kita salah satu ujian yang paling berat, ujian ke atas iman. Ya, berapa ramai manusia pada paginya beriman, petang dia dah kafir dengan Allah. Ada manusia petang beriman, pagi besok dah mula kafir dengan Allah. Maka itulah ujian yang paling berat. Maka bagaimana sentiasa nak teguhkan dan kuatkan iman kita, sentiasa sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Biha, dengannya, yasbutul iman, boleh meneguhkan iman. Biha, dengannya juga, yahsulul aman, boleh menghasilkan keamanan dan ketenangan. Tuan-tuan, waktu-waktu kita lalui dalam hidup ni banyak ujian. Ada waktunya hati kita gembira, ada waktu hati kita sedih. Ada waktu hati kita ni tenang, ada waktu hati kita gelisah. Maka banyaklah sebut la ilaha illallah, la ilaha illallah. Karir ayuhal insan, ulang-ulanglah wahai insan. Kenapa diminta kita sebagai insan mengulanginya? Kerana insan itu maknanya pelupa. Maka ulang-ulanglah wahai pelupa. Apa yang kita kena ulang? La ilaha illallah. Tak apalah, tuan-tuan akan datang, saya baca, saya terjemah ringkas satu-satu insya-Allah. Kita kembali balik pada muka surat 46. Ya, pengajian kita pada malam ni. Boleh ingat ya? Kalau ada tuan-tuan sekalian boleh bacalah untuk cucu-cucu kat rumah tu. Ya. Dia ada beberapa lagu yang boleh kita baca, tak apa kita baca yang tu dulu insya-Allah. Baik, malam ni kita sambung pada muka surat 46, rahsia-rahsia hati. Kita berada pada bab yang kedua yang berbicara tentang hati. Bab yang kedua belum lagi rasanya. Kejap tuan-tuan ya. Belum lagi. Bab yang kedua tentang zikir. Kita masih lagi bab yang pertama. Minta maaf tuan-tuan. Baik, rahsia-rahsia hati. Hati manusia yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah terlalu seni dan penuh dengan kerahsiaan. Ya, masing-masing tuan-tuan sekalian, kadang-kala kita hidup atas muka dunia pun kita pun ada rahsia yang tersendiri. Rahsia tu simpan kat mana tuan-tuan? Kat hati ya? Kau simpan kat kepala. Amin dalam ni. Tak apalah, itu bab lain. Tapi walau bagaimanapun hati kita ni adalah terlalu seni dan penuh kerahsiaan. Dalam tulisan mengenai hati, Al-Arif Billah, Syekh Ahmad Ibn Athaillah Skandari, ia pengarang kitab Al-Hikam yang kita selalu baca, mengatakan bahawa tempat terbitnya berbagai cahaya itu adalah hati dan rahsia-rahsianya. Ia beliau mengatakan tempat terbit segala cahaya. Cahaya apa yang dimaksudkan? Cahaya ilmu, cahaya makrifah, cahaya tauhid. Tempat terbit dan memancarnya ada di dalam hati orang-orang yang makrifah dan di dalam rahsia-rahsia mereka, dalam jiwa mereka. Tuan-tuan, kita ada belakang ni, saya ada hurai sikit sebanyak, tapi saya sebut awal-awal yang saya pernah sebut sebelum ni pada ini. Saya yakin tuan-tuan sudah faham dan sudah ingat. Salah satu daripada konsep hidup beragama dengan Islam, ya, hidup dengan Islam sebagai agama kita, cara hidup kita ialah hidup dalam cahaya ataupun hidup bercahaya. Sebab itulah banyak hadis-hadis yang kalau kita baca, termasuk ayat Al-Quran yang kita baca, contoh Allah turunkan ataupun Allah hantar Nabi kita Muhammad, Allah utus Nabi Muhammad. Siapakah Nabi Muhammad? Nabi Muhammad ni selain daripada apa yang kita sebut sebagai seorang Nabi, sebagai seorang Rasul, sebagai seorang kekasih Allah, baginda adalah nur, cahaya. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fauqa nurin. Engkau adalah cahaya kepada mengatasi segala cahaya. Kerana hidup dengan Nabi itu akan hidup bercahaya. Kerana hidup kita ni dengan Islam ni tak dibenarkan hidup dalam kegelapan. Ya. Kegelapan apa? Kegelapan syirik, kegelapan kufur, kegelapan. Sebab tu kita baca dalam surah Al-Baqarah juzuk 3. Tilkar rusul. Muka surat pertama, muka surat kedua tuan-tuan sekalian ya. Allah, ayat saya tak ingat, kita tu kena tanya ustaz. Ayat tu. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah ini wali kepada orang beriman. Penjaga kepada orang beriman, pelindung kepada orang beriman. Bagaimana Allah jaga orang beriman? Yukhrijuhum minadh dhulumati ila nur. Ingat ayat ni ya?
Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah adalah pelindung-pelindung, penjaga kepada orang-orang beriman. Bagaimana Allah jaga orang beriman? Yukhrijuhum minadh-dhulumat. Allah keluarkan mereka daripada kegelapan-kegelapan ilan nur, kepada cahaya. Apa yang saya nak sebut pada tuan-tuan, bahawa konsep hidup dengan Islam ini hidup dengan cahaya. Cahaya apa? Salah satunya kita kata cahaya Al-Quran. Sebab Al-Quran juga cahaya. Ingat lagi kita baca dalam surah An-Nisa 174. Allah mengatakan wa anzalna ilaikum nura ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, qad ja'akum, telah datang kepada kamu, burhanun min rabbikum, satu bukti daripada Tuhanmu. Wa anzalna ilaikum nura, dan kami telah turunkan kepada kamu nur, turunkan kepada kamu cahaya. Maka ulama kata Allah turunkan cahaya di situ. Apa makna cahaya situ? Al-Quran. Maka Al-Quran itu adalah nur, cahaya. Begitu juga dalam sabda Nabi, dalam satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi, dalam bab berkaitan dengan banyaknya amalan-amalan yang boleh kita lakukan. Tak apalah, salah satunya Nabi sebut begini, as-salatu nurun. As-salatu nurun. Salat itu adalah cahaya. Maka termasuk zikir. Zikir itu cahaya. Wuduk itu cahaya. Wuduk daripada beberapa perkataan, daripada wada'ah. Kenapa daripada wada'ah? Salah satunya memberi makna cahaya. Maka sesiapa yang berwuduk, dia berada dalam cahaya. Siapa yang sembahyang, dia lepas sembahyang itu dia bercahaya. Siapa yang baca Quran, dia dalam cahaya. Dan dalam diri manusia itu juga cahaya. Cahaya iman, cahaya taqwa, cahaya makrifah. Cuma cahaya itu di mana? Sumbernya, tempat duduknya. Kita baca Quran, kita bercahaya di mana? Di hati kita. Itulah tuan-tuan sekalian. Maka cahaya-cahaya ini merupakan cahaya yang hakiki. Ya, cahaya yang sebenar. Kerana lebih kuat daya pancarnya daripada cahaya yang terpancar daripada berbagai macam bintang. Tuan-tuan, sekarang ada cahaya bintang, ada cahaya bulan, ada cahaya matahari. Sekarang ni pula cahaya apa? Cahaya lampu, lampu jalan, lampu kereta, lampu rumah, lampu masjid, lampu stadium. Macam-macam cahaya itu. Tetapi cahaya yang ada dalam hati kita adalah cahaya yang sebenar. Kenapa? Dalam hati itu cahaya iman. Yang bukan sekadar menyuluh manusia hidup sebagai seorang yang soleh atas muka dunia, bahkan dia akan mendapat cahaya untuk menyuluh dia berjalan di akhirat. Ya, sampai akhirat pun kita kena berjalan. Ketika tu matahari dah tak ada, bulan dah tak ada, bintang dah tak ada, hancur semua sekali. Tuan-tuan nak berjalan kepada mahsyar dengan cahaya apa? Cahaya iman. Sebab tu orang munafik, orang kafir ni kadang-kadang dia minta kita tunggu sekejap. Unzuruna, wahai manusia yang beriman, tunggu sekejap. Naktabis min nurikum, kami nak tumpang sedikit cahaya kamu. Ini salah satu daripada konsep hidup dalam beragama. Tapi kita dah faham dah tuan-tuan ya. Ke malam ni baru faham. Tak ada lah tuan-tuan, okey lah. Ya, kita dah faham dah. Ya, siap. Sebab tu Al-Quran itu cahaya. Siapa yang tidak hidup dengan Quran, dia hidup dalam kegelapan. Sembahyang itu cahaya. Siapa yang tak sembahyang, dia hidup dalam kegelapan. Sebab tu orang yang tak sembahyang, siapa yang tak sembahyang, orang kafir lah tuan-tuan. Siapa tak baca Quran, orang munafik, orang kafir ni, dia hidup dalam kegelapan. Dia tak tahu ke mana akhir hidup dia. Akhir-akhir terhumban, dia terjunam dalam neraka. Sebagaimana orang yang bawa kereta tanpa cahaya, tak lama kelamaan akan jatuh dalam jurang dan jalan. Gitulah hakikat hidup ini. Baik, kemudian Rasulullah SAW telah bersabda dalam menceritakan firman Allah, ni hadis kudusi, tidak akan memuatkan aku bumiku dan langitku, dan mampu atau bisa memuatkan aku hati hambaku yang beriman. Ni tuan-tuan, saya ulang balik, ni bahasa nak kata dalam sangat, tak ada dalam sangat. Tidak akan memuatkan aku bumiku dan langitku, tetapi mampu memuatkan aku hati hambaku yang beriman. Tuan-tuan, salah satu apa yang kita belajar ialah Allah Ta'ala ni, dia berada di mana? Di dalam hati kita. Dari sudut apa? Dari sudut keimanan, kepercayaan, tauhid. Di mana di sini? Kalau saya tanya tuan-tuan pun, sekarang ni ada tak dalam hati tuan-tuan isteri, anak-anak, harta benda? Ada? Ke dah buang semua sekali dalam hati? Balik kat rumah cakap kat isteri, I dah buang you daripada hati I. Wah, habis yang ada dalam hati you siapa pula ni? Tak ada siapa-siapa dah. Apa yang ada? Hanya Allah dan Rasul. Yang ni lah tuan-tuan nak bagi tahunya. Kan? Apa makna hanya Allah dan Rasul? Keimanan, ketakwaan, apa lagi? Kegerunan, ketakutan, rasa kebesaran. Jadi Allah tu di sini, di hati orang beriman, dalam bentuk rasa. Tapi Allah Ta'ala sendiri, ataupun saya cerita mudah pada tuan-tuan dalam bahasa yang paling mudah begini.
Lau anzalna hazal Quran ala jabal. Ni ayat yang kita selalu duduk baca. Lau anzalna hazal Quran. Kalau Al-Quran ini diturunkan kepada gunung dan ganang, bukit dan bukau, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Pasti kamu akan lihat bukit dan gunung ganang itu tunduk dan pecah. Itu baru ayat Quran. Tapi hebatnya hati manusia ni, ya, gunung ganang hebat tuan-tuan. Dia merupakan autad. Wal jibalu autada. Gunung ganang ni autad. Apa makna autad? Pasak kepada bumi ni. Bumi kita sedang bergerak ni, tapi kita tak terasa kerana dia diimbangi oleh gunung dan ganang yang telah Allah pasak atas muka bumi ni. Kuatnya gunung ganang ni sehingga boleh mengimbangkan pergerakan bumi. Tapi hebat gunung ganang ni pun, kalau turun Quran ke atasnya, dia akan tunduk dan hancur. Tak mampu dia menanggung kebesaran, keagungan firman Allah, kalam Allah. Tapi hebatnya manusia ni tuan-tuan, hati mereka, ini rahsia dia, dia boleh menampung 30 juzuk Quran. Walaupun bukan kita lah. Tengok anak-anak kita yang umur 15, umur 10, umur 20, 30 juzuk Al-Quran ada dalam dada mereka. Kita adalah tuan-tuan 3-4 juzuk ya. Tak ada. Tak ada ya. Kalau tak ada pun adalah 3-4 surah. Ada. Surah apa? Ummul Quran. Ibu kepada segala Quran. Ulama kata apa? Seluruh Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Maka ada dalam diri kita, ya ada. Surah apa ada? Surah Yasin. Ya, surah-surah. Dan antara surah yang hebat ialah suratul Ikhlas. Kata ulama, kalau surah lain tidak turun pun cukup je surah Ikhlas tu turun, sudah cukup semua sekali dah. Bukan sembarangan. Tapi di mana kita letak? Di sini. Hebatnya hati manusia ni tuan-tuan. Cuma kita tak belajar. Tak belajar tentang hati dan tak belajar bagaimana kita membina dan menguatkan hati kita ni. Ya, baiklah, itulah yang saya sebut. Dan bukan setakat itu, bukan setakat Quran duduk dalam hati kita, ialah Allah, kebesaran, makrifah dan segala-galanya di sini. Okey tuan ya. Sebahagian ahli makrifah berkata, seandainya Allah menyingkap tempat terbit cahaya hati orang-orang yang menjadi kekasihnya, iaitu kekasih Allah, seandainya Allah buka cahaya yang ada dalam hati orang-orang yang menjadi kekasih Allah. Siapa kekasih Allah? Nabi-nabi dan rasul-rasul. Siapa kekasih Allah? Ya, orang-orang yang saleh, orang yang beriman dan bertakwa, wali-wali Allah, aulia-aulia. Nescaya terlipat cahaya matahari dan cahaya bulan, disebabkan oleh kuatnya cahaya yang ada dalam hati mereka. Ni antara kata-kata di sini saya bawa tuan-tuan sedikit ya. Ni saya ringkaskan seringkah mungkin ya, perbahasan-perbahasan yang dibawa oleh para alim ulama. Qala Syekh Abu Hasan Asy-Syazuli ya radhiyallahu anhu. Ni Syekh Abu Hasan Asy-Syazuli Al-Arif Billah. Ya, beliau adalah pengasas kepada tariqah Syazuliyah. Baik, lau kushifa an nuril mu'min al-asi la tabaqa ma baina as-sama' wal ard fama zannuka bi nuril mu'min al-muti'. Terjemah muka surat 47 tu tuan-tuan. Dia kata apa? Lau kushifa an nuril mu'min al-asi, kalau disingkap cahaya orang mukmin yang maksiat. Orang mukmin ialah orang beriman, tapi orang beriman ni tuan-tuan, ada waktunya iman dia tak kuat, iman dia lemah, maka dia buat maksiat. Apa maksiat? Dia engkar Allah, dia mengumpat. Ada tak orang beriman mengumpat? Ada. Betul ya? Ke hari ni dah mengumpat dah? Maka asi, mengumpat. La tabaqa ma baina samawati wal ard, kalau disingkap cahaya iman yang ada dalam orang yang buat maksiat atau orang beriman yang buat maksiat, pasti akan memenuhi apa? Ma baina samawati wal ard, apa yang ada di antara langit dan bumi ya? Seluruh langit dan bumi. Maka dia tanya kita, fama zannuka, apa pandanganmu, apa sangkaanmu binuril mu'min al-muti', kalaulah yang disingkap itu cahaya hati orang mukmin yang taat kepada Allah. Kalau orang yang beriman yang kadang-kadang engkar Allah, kadang-kadang langgar perintah Allah, kadang-kadang dia taubat balik, kemudian dia langgar pula perintah Allah, kalau disingkap cahaya iman yang ada dalam hati mereka ni, akan orang panggil apa? Memenuhi langit dan bumi, cahaya itu. Bagaimana ataupun apa pandangan kamu kalau yang disingkap cahaya yang keluar itu mukmin yang taat kepada Allah? Ini benda yang ada dalam hati saya, dalam hati tuan-tuan. Ya? Wallah alam, kita mungkin tak terasa, tapi itu yang ada.
Itu yang disebut oleh para alim ulama yang arif, yang kasyaf. Tempat tu dia kata lau kushifa, yang kasyaf, yang nampak ke dalam hati. Baik, ketahuilah bahawa cahaya bulan, matahari masih gerhana 2 kali masih dia, dan masih boleh terbenam. Ni akan tetapi cahaya hati kekasih Allah tidak akan mengenal adanya gerhana dan terbenam. Itu beza. Walaupun hebatnya cahaya matahari, hebatnya cahaya bulan, tapi ada masanya mereka gerhana, ada masanya matahari dan bulan itu terbenam. Ya, tadi bukan main lagi terpancar cahaya matahari, tapi di mana cahaya itu sudah terbenam. Tapi cahaya iman yang ada dalam diri manusia tidak akan pernah terbenam. Ya. Baik, cahaya keyakinan. Cahaya ni banyak. Nurul iman, nurul ma'rifah, nurul ilmi, nurul yakin. Ni banyak cahaya ni. Itu kalau kita belajar ni tak habis-habis tuan-tuan sekalian, pasal bab ni sahaja. Apa makna cahaya? Dah banyak kali cakap kan? Apa makna cahaya? Cahaya ialah sesuatu yang akan menampakkan atau menzahirkan kewujudan sesuatu yang lain. Itu cahaya. Cahaya ialah sesuatu yang akan menyingkapkan sesuatu yang lain. Okey, macam saya sebut ni, apa ni, dinding. Nampak apa? Nampak dinding. Sebenarnya kalau kita cakap bahasa yang lebih panjang, tapi kita tak naklah bercakap macam tu. Susah nak faham. Kan? Nanti saya tanya, tuan nampak apa? Nampak dinding. Cuba tutup lampu semua, biar gelap gelita. Saya pun tanya lagi, nampak apa? Tak nampak apa dah, nampak gelap. Habis tadi nampak dinding ke? Nampak apa? Sebenarnya masa kita duduk pasang lampu ni bukan nampak dinding, nampak cahaya yang menzahirkan adanya dinding. Ada orang tak bercakap macam tu lah. Lepas ni jangan jawab begitu pula. Kan? Tuan nampak apa tu? Saya nampak cahaya yang menampakkan pokok. Sudah. Ni nak jadi wali dah ni. Jadi nampak apa? Nampak pokok lah. Sebenarnya kalau malam gelita tak nampak pokok. Yang kita duk kata nampak pokok, tapi bila mana siang hari, nampak cahaya yang menunjukkan adanya pokok. Jadi apakah tujuan cahaya? Cahaya untuk menampakkan sesuatu yang lain. Apa yang kita nak nampak? Yang kita nak sebenarnya nampak kebesaran Allah, nampak keagungan Allah, nampak kebijaksanaan Allah. Walaupun kita nampak pokok, memang itu nampak pokok, tapi di sebalik itu, kalau hati yang bercahaya, dia tidak lagi sekadar nampak pokok, dia nampak yang lain lebih pada itu lagi. Mata ni memang nampak pokok, tapi hati, sebab kita nak pandang sesuatu dengan hati, bukan sekadar pandang dengan mata zahir. Maka mata hati akan memandang kebesaran Allah. Kalau mata hati itu bercahaya. Kalau mata hati itu tak bercahaya, contohnya hati orang kafir, hati orang munafik, hati orang yang apa? Yang lalai daripada Allah, maka cahaya yang makin malap, makin tak nampak. Okeylah. Mana tadi? Cahaya keyakinan yang tersimpan dalam hati terus bertambah-tambah sinarnya, yang bersumber daripada cahaya yang datang daripada pemandaraan gaib. Ini tuan-tuan sekalian, Allah yang akan masukkan dalam hati kita cahaya, iaitu berupa cahaya sifat-sifat azali. Apabila Allah telah membuka sifat-sifatnya, maka bertambah-tambahlah cahaya. Itu yang dihasilkan daripada hati para kekasih Allah. Yang demikian itu merupakan suatu petunjuk bahawa Allah telah memberi pertolongan serta bantuan yang istimewa lagi khusus pada mereka. Ini orang-orang yang arif dengan Allah. Bila mana cahaya hati mereka dah cukup kuat, itu yang tersingkap segala yang lain. Bahasa mudah kita selalu kata, dia ni kasyaf. Sebenarnya cahaya dalam hati mereka ni sudah terlalu terang, sehingga dibuka alam-alam yang lain yang dia boleh nampak. Baik, selanjutnya Syekh Ahmad bin Athaillah Skandari berkata, tuan-tuan, ada yang atas tu Allah buka sifat-sifat Allah, sifat-sifat kebesaran Allah buka, sifat-sifat keagungan Allah buka. Dia sebenarnya begini, kita sekarang ni nak cakap macam mana ya, Allah Ta'ala tutup hijab. Hijab. Kenapa Allah tutup? Kerana benda yang mahal ni dia kena tutup. Macam tuan-tuan selalu duduk bercakap lah kan, kita orang perempuan muslimah ni, kenapa mereka diminta menutup? Cuma namanya menutup aurat. Kerana inilah nilai wanita muslimah. Sebagaimana barang-barang yang mahal tidak dijual di tepi jalan secara terdedah. Ni banyak kali dah kita duduk cakap kan. Tak pernah kedai emas dibuka tepi jalan, kemudian buka kain, letak emas. Tak, kedai emas ni mesti dah pergi kedai emas tu pun dia tak letak gitu saja, letak dalam almari cermin. Cermin tu bukan cermin biasa, cermin tebal nak pukul. Sebab kita pernah tengok orang nak pergi mencuri, dengan tukul tak pecah. Kenapa? Kerana dalam tu mahal, bukan sembarangan. Dan begitulah yang paling mahal sekali, sehingga tidak nampak. Hati tak letak di luar. Kalau tak kat luar, tuan-tuan sekalian, hilang hati kita orang curi. Hati tu mahal, letak di dalam. Roh lagi tak nampak. Roh
tuan-tuan pernah tak ajar orang mengucap masa orang nazak? Kita pangku dia, kita cakap, Haji, ingat Allah Haji, Allah. Duk sekejap dia pun keluar. Depan-depan kita tu, ada nampak? Tak nampak. Kerana itulah yang paling mahal, benda yang tak nampak. Lagilah Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bagi orang yang hati dia sentiasa nak pada Allah, ingat pada Allah, berzikir pada Allah, lama-lama Allah sendiri yang buka. Ini yang kita tahu, Allah membuka sifat-sifatnya. Sifat apa? Sifat kebesaran, keagungan, kemuliaan, ketinggian, kebijaksanaan, segala-galanya. Tapi dengan hati yang berzikir. Tapi di mana? Di hati. Kerana hati itu rasio yang hubungan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tidak letak di lain-lain tempat. Kalau letak di akal, tak boleh, kerana akal tak mampu. Akal tidak cukup berkemampuan dalam merasai keagungan dan kebesaran Allah. Sebab tu di hati. Okey, selanjutnya Syekh Ahmad Ibn Atha berkata, cahaya yang diperoleh dengan panca indera mampu membuka kepadamu akan semua keadaan yang terjadi, iaitu benda-benda di alam ini. Ni, bila mana ada cahaya matahari, cahaya lampu, maka mata kita mula melihat. Yang itu dia katakan, cahaya dia yang diperoleh dengan panca indera mampu membuka kepada kita, maka kita mula lihat ni. Maka sedangkan cahaya yang tersimpan di dalam hati membuka kepadamu akan sifat-sifat Allah yang kekal abadi lagi bersifat azali. Yang ni yang kita nak, tuan-tuan. Sebagai mata ni, kalau dah dapat cahaya, dia mula melihat segala-galanya. Bagaimana kalau cahaya itu diletak di hati, maka dia mula melihat ke sifat-sifat Allah. Tapi nak kena berinteraksi dengan Allah lah. Cahaya tu pula cahaya apa? Cahaya zikir. Zikir tu zikir yang mana pula? Ni nak kena belajar pula. Sebab tu bab kedua saya bawa tajuk zikir. Hati zikir. Dan zikir tu pula zikir kepada siapa? Zikir tu maknanya ingat. Ingat siapa? Ingat Allah. Sebab tu bab ketiga saya akan bahas hati zikir Allah. Boleh lah tuan-tuan, kita cepat-cepat sikit lah biar cepat khatam. Gitulah tuan-tuan. Pak masa dah tak ada dah. Masa dah tak ada dah tuan-tuan. La haula wala quwata illa billah. Baru ni ustaz, sahabat kita meninggal dunia. Ustaz Alamah. Ya, umur 32. Meninggal dunia. Aksiden motor, aksiden tu sebab aja. Ya, kerana dah sampai ajal. Kalau tak aksiden pun meninggal juga. Berapa ramai orang tak aksiden meninggal ya? Kita tunggu aksiden dulu baru meninggal. Tak, sebab aja. Tapi alhamdulillah dalam diri dia ada 30 juzuk Quran. Kita ni tuan-tuan yang meninggal ni ada berapa sekarang ni? Sebab itulah hafallah satu ayat satu hari pun. Mungkin harap-harap satu masa Allah rezeki pada kita, saat-saat akhir umur kita dapat 30 juzuk. Walaupun satu ayat satu hari, sebulan 30 ayat, 2 bulan 60 ayat, 3 bulan 90 ayat. Tapi dalam masa kita duk hafal Quran tu, kok Allah dah kasihan pada kita. Allah catat di sisi malaikat 30 juzuk. Kerana bersungguhnya kita di saat akhir umur kita hafal juga walaupun satu ayat, walaupun payah nak ingat. Itulah tuan-tuan. Gitulah. Allah, la haula wala quwwata illa billah. Baik. Muka surat 48 tu, cahaya itu ada dua jenis. Ni saya pernah sebut di sini tuan-tuan, jadi kita ulang lagi sekali lah. Yang pertama, cahaya yang diperoleh dengan panca indera dengan adanya sinar matahari. Maka cahaya ini dapat memperlihatkan barang-barang yang ada di alam raya dan bermacam-macam keadaan manusia. Cahaya ini bukan yang menjadi perhatian kepada ahli hakikat, melainkan hanya sebagai petunjuk adanya Allah yang Maha Pencipta. Ya, walau bagaimanapun bila mana adanya cahaya matahari, mata saya dengan tuan-tuan dapat melihat gunung, melihat langit, melihat lautan yang luas, melihat binatang-binatang yang melata atas muka bumi, itu pun sudah cukup untuk menunjukkan bahawa itu adalah adanya Tuhan yang mencipta segala-galanya. Okey ya? Laju ke malam ni tuan-tuan? Saya rasa laju pula dah. Okeylah ya. Okeylah, laju je lah tuan-tuan. Dunia dah dekat nak kiamat dah. Baik, yang kedua, cahaya yang tersimpan dalam hati. Yang ni. Cahaya yang tersimpan dalam hati yang disebut sebagai cahaya keyakinan. Ya. Sebab itulah iman yang ada dalam hati kita. Apa makna iman? Al-iman al-yaqinu kulluh. Iman tu cahaya. Cahaya iman itu akan menerbitkan keyakinan, cahaya yakin. Sebab tu ada setengah ulama kata dari segi ta'rif ringkas, apa makna iman? Al-iman al-yaqinu kulluh. Iman adalah yakin segala-galanya. Tentang Allah, tentang Nabi, tentang hari akhirat, tentang syurga dan neraka. Itu iman. Baik, maka cahaya yang tersimpan dalam hati yang disebut sebagai cahaya keyakinan. Cahaya inilah yang dapat membuka sifat-sifat Allah yang azali sehingga menjadi nyata. Membuka sifat Allah ke dalam hati kita. Ya, dia cuma saya sebut lagi sekali pada tuan-tuan. Bicara hati adalah bicara rasa. Bagaimana dibuka kepada kita dalam hati ini? Dalam bentuk rasa yang akan bertambah, makin bertambah, makin bertambah. Yakin makin bertambah. Daripada apa? Ilmu yakin kepada ainul yakin kepada hakul yakin kepada kamalul yakin. Dia bertambah.
Masa yang tuan-tuan dengan saya agak-agak akhir-akhir ni dah bertambah tak sikit rasa gerun pada Allah, rasa takut pada Allah. Kenapa? Kerana kita makin dekat. Makin hari makin dekat, makin hari makin dekat, makin hari makin dekat. Nak apa? Nak bertemu dengan Allah. Tapi sebelum bertemu dengan Allah, di mana dulu? Di alam barzah. Dah lama lagi ke? Makin dekat, makin dekat, makin dekat. Allah. Bila hari Sabtu lepas, budak perempuan umur 17 tahun meninggal. Depan mata kita, kita solat, kita dah berapa? 40 lebih, 50 lebih, 60 lebih. Yang depan tu mayat umur berapa? 17. Kalau 17 pun dah meninggal, kita bila masuk. Tapi kata juga, saya dapat juga maklumat, kata dia pun hafal Quran juga. Malunya kita, tuan-tuan ya. Depan kita satu jenazah, muda lagi, tapi dah 30 juzuk dalam diri mereka. Kita yang duk solat menajah jenazah untuk mereka ni, gitulah. Tapi walau bagaimanapun, apa yang ada setakat ni sajalah, tuan-tuan sekalian. Tapi apa yang saya nak sebut ada, tuan-tuan, ialah bila mana hati kita bercahaya dengan cahaya yakin yang begitu besar, begitu luas, begitu banyak, akan terbuka sifat Allah. Dalam bentuk mana terbuka sifat Allah? Dalam bentuk rasa, bertambah-tambah, sehingga menjadi nyata dan terang kepada pemilik hati. Ya, dalam bentuk rasa, zauq, dan benar-benar tersebut menjadi, benar-benar orang tersebut akan menjadi makrifah, makin mengenal Allah. Ya, dalam bentuk hati dia, dalam bentuk rasa dia. Syekh Ahmad Ibn Attallah Skandari berkata, terkadang hati terhenti bersama-sama dengan cahaya, sebagaimana terhalangnya nafsu sebab tebalnya benda-benda syahwat. Ini tuan-tuan sekalian, kita nak kata apa, nafsu ni ada beberapa halangan, maka dengan syahwat itu dia akan terhenti. Begitu juga hati terhenti bersama dengan cahaya. Yang ni tuan-tuan sekalian, saya akan syarah baliklah, akan datang dia ada bab-bab dalam mengenal Allah. Ada, mungkin saya terkedepankan benda tu. Okey, cukup muka surat 49. Yang ni saya senarai mudah kepada tuan-tuan. Di antara rahsia-rahsia hati yang mampu diterjemahkan mengikut pandangan dan bicara pada zahirnya. Ni pada zahir, tuan-tuan. Oleh kerana dia rahsia, mana mungkin bicara tentang rahsia? Kerana rahsia adalah rahsia. Kalau dah beritahu, tak ada lagi rahsia. Okey ya? Cuma rahsia itu pada diri masing-masing. Cuma kita zahirkan sedikit bicara apa yang dinamakan rahsia tadi. Contoh pertama, hati mengisi suatu lapangan yang tak terjangkau. Apa yang berlaku dalam hati kita ni? Dia ada suatu lapangan yang tak terjangkau luas dia. Sebab tu ilmu yang tak terjangkau luas, keluasan ilmu ni dia letak di hati. Kerana hati yang mampu menampung keluasan dan kedalaman ilmu. Ilmu ni dalam, tuan-tuan. Ilmu ni luas. Ya, nak banding dengan lautan itu pun tak mampu dijangkau oleh lautan. Sebab tu ada kadang-kadang digelar lautan ilmu. Ya? Kita ni duduk tak kat mana ilmu saya, ilmu tuan-tuan? Duduk tak kat bibir-bibir pantai. Duduk kat tepi pantai, kemudian air mengalir, air ombak, ya, tolak ke pantai, kita lari sekejap, kemudian masuk balik. Ya. Kalau betul-betul kita ingin menyelam, cuba menyelam dalam lautan tu. Apa yang ada dalam lautan tu? Itulah lautan ilmu. Maka ilmu itu tak mampu ditampung oleh akal sebenarnya. Dia hanya mampu ditampung oleh hati yang luas. Patut ada orang ni kita nampak dia bijak, tuan-tuan. Dia bijak dengan akal dia. Tapi sampai satu tahap kita nampak dia buat benda yang paling bodoh. Betul ya? Takat tu kena hurai juga. Kerana akal ni dia sampai satu masa dia tak boleh pergi. Dia terbatas. Terbantut ke bawah. Dia bijak. Habis dia. Mana buktinya sampai satu tahap ada masalah diri dia. Yang bijak dia ni, dia sendiri tak mampu nak selesai masalah dia. Yang bijak itu. Gitulah, tuan-tuan. Tapi hati jangan. Hati ni kalau betul-betul kita mujahadah sebagaimana para awliya Allah Subhanahu Wa Taala telah dibuka hati mereka makrifah pada Allah. Subhanallah. Lepas tu ulama-ulama, tuan-tuan, awliya-awliya ni, ya, mereka dibuka ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga kan mereka boleh sampai ke Mekah dengan 2 langkah perjalanan. Tapi orang yang bijak, dia perlu bina kapal terbang untuk pergi 8 jam. Orang bijak, dia ciptalah kapal terbang. Maka boleh sampai dia satu jarak yang jauh. Ke mana dia boleh pergi? Jarak paling jauh ialah berapa? 12 jam. 20 jam. Daripada mana? Kalau kita daripada Malaysia pergi ke mana? Pergi ke belah-belah yang jauh-jauh Eropah tu, berapa? 20 jam. Cepat dah tu. Dengan akal yang bijak.
mencipta kapal terbang, mencipta segala alat yang teknologi yang hebat-hebat ni, boleh sampai sekejap. Tapi kalau orang tu hebat pada hati dia, dia solat 2 rakaat, Assalamualaikum, tengok dalam masjid Mekah dah dia. Ni sini ni. Jangan tuan-tuan ni. Hasan Al-Basri kan, ada satu kisah tu. Ada satu tu, tapi saya dah pernah cerita lagi sekali nak cakap hebatnya ulama ni tuan-tuan, bila mana hati mereka ni sudah dipenuhi, dibuka segala-gala tentang keagungan kebesaran Allah. Mereka bergerak dalam hidup ni bukan lagi dengan diri mereka bergerak dengan kebesaran kehebatan Allah. Alah, mudah cerita, tak payah cerita banyak lah tuan-tuan. Kalau cerita yang tadi panjang, rugi masa nak habis dah ni. Kau dah habis dah masanya. 8.40 dah habis dah tuan-tuan. Kan Nabi Sulaiman tanya siapa boleh bawa istana Balqis tu. Kan Ifrit bagi cadangan, bagi apa? Bagi tawaran, ya, aku akan bawa istana tu sebelum kamu bangun daripada ni. Tapi ada hamba Allah, manusia, tarfat ain, sebelum sekelip mata je, sebelum batu ke berkelip dah sampai. Teknologi apa tu tuan-tuan? Tapi kalau kita nak cerita tadi, ada seorang tu dia sakit kepala. Azan dulu lah, silakanlah ya. Silakan azan. Allah.
Saya ringkaskan sikit lagi tuan-tuan ya, kita khatamlah tajuk ni malam ni sekejap. Jadi itulah di antaranya, hati mempunyai suatu lapangan yang tak terjangkau luasnya dari sudut ilmu. Contohnya, hati mampu menyelami lautan ilmu yang teramat luas. Kita bawa contoh tadi ya, Ifrit bagi tawaran ya, sebelum Nabi Sulaiman bangun daripada tempat duduk dia dah sampai. Tapi ada ahli ilmu yang duduk tepi dia tu kan, ahli ilmu. Ilmu apa tu tuan-tuan? Yang boleh bawa satu istana besar dalam sekelip mata. Ilmu apa? Kalau ilmu pada akal, tak logik. Kerana akal tu dia logik. Mana logik satu tempat Palestin dengan Yaman nak bawa sekelip mata? Nak guna teknologi apa? Kalau akal tak logik. Tapi ada ilmu lain. Ilmu apa tu? Kalau kita kata ilmu laduni, okey, di mana ilmu itu? Di hati, tuan-tuan. Dia tidak pergi ke akal, kerana akal tak mampu nak tanggung. Ada ilmu-ilmu tertentu. Okeylah. Tapi orang kata pula, tu Ustaz itu umat Nabi Sulaiman. Habis nak cerita umat Nabi mana pula? Umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad lagi hebat pada tu, tuan-tuan. Umat Nabi Muhammad. Itu yang duduk sebelah Nabi. Umat Nabi Muhammad ni sampai hari ini. Bukan setakat zaman Nabi ada tu, sahabat-sahabat Nabi yang hebat. Saidina Umar Al-Khattab, masa dalam peperangan apa ya? Peperangan apa? Satu peperangan tu. Dia tentera Islam dikepung. Maka Saidina Umar kata apa? Ke bukit, Al-Jabal, naik ke bukit. Duduk tengah khutbah. Dia nampak dengan apa tu? Dia tak mungkin dia nampak dengan ni. Tak mungkin juga dia nampak dengan akal. Maka dia nampak dengan mata hati. Maka sahabat Nabi naik ke bukit, maka dia panah balik tentera tu, menang balik-balik. Dia cerita, kami dengar suara kamu. Barulah ada jawapan. Hebatnya maknanya suara boleh dengar. Daripada Madinah sampai ke Jordan tu, dengar suara tu. Suara apa tu? Suara hati. Kerana yang dengar sana juga bukan dengan telinga ni dah, dengan telinga ni. Ya. Hati ada telinga ya. Ingat lagi tak ayat Al-Quran yang kita baca tu, yang sebelum ni? Bukan setakat dia ada mata, dia ada telinga. Tu antara rahsia. Baik, yang kedua, hati berkemampuan memahami sesuatu, khususnya ilmu yang tidak mampu dicapai oleh akal. Itu yang saya cakap tadi jugalah. Hati mempunyai kelayakan dan kemampuan yang cukup untuk mengerti, mencintai dan mengenal Allah. Salah satu kehebatan hati ini tuan-tuan, dia mampu mengenal Allah. Akal tak mampu. Kerana ada beberapa benda yang akal tak logik pada akal. Akal ni kalau tuan-tuan sekalian, di alam barzah ada soal jawab. Logik tak? Kalau fikir sekadar akal akan menafikan. Mana boleh orang tu dah meninggal dunia, kemudian pula datang malaikat, cuba letak video cam ke apa, cuba letak kat situ, ada nampak? Tak akan nampak, tapi ada. Maka akal tak boleh terima. Tapi hati yang beriman, dia akan tahu. Baik, yang ketiga, hati mampu merasai sesuatu yang tidak mampu dirasai oleh lidah. Contohnya kemanisan iman dan lain-lain. Iman ni manis, lidah boleh tak? Lidah tak boleh rasa. Lidah siakat 3 rasa boleh lah. Terus sekalian. Tiga-tiga langsung dia rasa kan. Tapi iman manis. Ya, manis. Siapa bagi tahu? Nabi bagi tahu. Benar tak Nabi? Ya, Nabi adalah manusia yang benar, insan yang benar. Sifat dia sifat yang benar. Nabi kata apa? Man kunna fihi wajada Allahumma salli ala, ada satu hadis tu lupa dah pula. Wajada halawatal iman. Siapa yang ada 3 perkara, dia akan merasai halawatal iman, kemanisan iman. Ini satu kenyataan yang jelas. Nabi guna perkataan halawah, manisnya iman. Tak pernah rasa? Pernah. Yang mana rasa? Dia tak boleh rasa di lidah, dia kena rasa di hati. Itu hebatnya hati, mampu merasai sesuatu yang tidak mampu dirasa oleh lidah. Hati mampu mendekatkan sesuatu yang jauh pada pandangan mata, sebagaimana kata pepatah, jauh di mata, dekat di hati. Ini saja letak bahasa Melayu, peribahasa. Betul. Berapa orang yang tuan-tuan sekalian jauh daripada kita, duduk dekat mana? Duduk kat Johor, duduk kat Melaka, duduk kat Perak, duduk kat mana? Tapi di hati kita dekat. Tapi berapa ramai orang yang duduk depan kita, tak ada pun dia di hati kita. Betul ya? Kadang-kadang orang mengadu, Ustaz, tak boleh, tak payah, ni cerita lain. Bukan apa tuan-tuan, rugi masa. Ada benda-benda saya tak minat dah cerita panjang-panjang. Baik, kita cerita pasal diri kita dengan Allah. Sudah selesai. Cuma ada benda nak kena cerita juga. Ya, ada benda-benda nak kena cerita juga. Ni akhir-akhir ni ada orang yang menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ni antara benda-benda yang menggugurkan akidah. Apa contoh Ustaz? Contohnya mengharamkan jual beli air Zam-Zam. Benda halal boleh dijual beli,
Bukan masalah air zam-zam, segala benda yang halal boleh dijual beli, sah dijual beli di sisi Islam. Yang tak sah dijual belinya ialah arak, khinzir. Ini tak sah walaupun diberi lesen, diberi apa, tak sah. Ini sah ni, ada lesen boleh jual beli, tak sah, haram dalam Islam. Ya, saya ustaz, saya nak beli khinzir boleh? Beli ustaz, bukan curi, beli dengan duit titik peluh saya. Belilah, tak sah. Benda haram tak sah dijual beli, benda halal sah dijual beli. Tiba-tiba yang haram tu dibenarkan berjual beli, yang halal tu diharamkan berjual beli. Ini telah menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ni rosak akidah ni. Itu yang kata ada orang ni kadang-kadang dia bijak, akhir sekali buat benda yang paling bodoh atas muka dunia. Kenapa? Akan merosakkan akidah dia dengan Allah. Tekat tu dulu, nanti jadi ceramah pula. Ceramah kena juga, benda kena sebut juga tuan-tuan. Ya. Masa dah habis. Pandai surau ni, bunyi tiba-tiba. Tak adalah tuan-tuan. Okey, saja tu. Yang keempat, ni nak cepat ni tuan-tuan, nak khatam ni. Hati mampu memandang sesuatu yang tidak dapat dijangkau oleh pandangan mata zahir. Ni hati ni tuan-tuan, dia ada kasyaf, dia ada mata hati. Yang ni lah tuan-tuan sekalian, masing-masing mintalah dengan Allah kalau tuan-tuan nak rasa sekejap. Kalau nak rasa lama, kena zikir lah. Zikir tu pula kena ada jenis-jenis zikir dia. Hati pula mampu berbicara tanpa menggunakan suara dan tanpa sesuatu kata-kata, susunan kata-kata atau tulisan. Ni hebatnya hati. Apa dia? Kadang-kadang namanya azam, kadang-kadang namanya niat, kadang-kadang namanya lintasan, khawatir. Tapi walau bagaimanapun hati tu dia boleh berbicara tanpa suara, tanpa kata-kata dan sebagainya. Okey ya? Niatlah, niat. Yang kita sebut usolli fardhu maghrib, itu bukan niat, itu lafaz niat. Niatnya apa yang ada dalam hati. Ada suara, ada bunyi, ada kata-kata tak? Itu hebatnya hati. Bahkan tuan-tuan, sampai satu ketika saya nakal juga masa duduk mengaji dulu. Saya dah cerita di sini. Antaranya saya Habib Omar. Saya kata, ya ke dia orang ni boleh dengar kata-kata ni? Kata-kata apa? Kata-kata hati. Banyak tuan-tuan. Ada satu ketika Habib Omar tu duduk jauh je. Jauh. Kalau kita panggil suara, kita sekuat mana pun tak akan itu. Saya panggil dengan hati saya. Habib, dalam hati ni. Habib, dalam hati. Dia pun pusing, dia angkat tangan. Sekali. Kali kedua. Saya kata, ya ke? Kok kebetulan. Kali kedua. Masa tu ada satu majlis. Maka guru pada beliau naik jadi imam. Saya duduk tepi ni sikit. Betul-betul lah saya selalu berebut. Dulu nak dekat dengan ulama tu berebut. Tapi kalau tengok ada orang tua dah pergi ke depan, kita pun tak jadilah. Kalau ada muda-muda sama dengan umur kita berebut lah tuan-tuan. Kalau dah orang lama-lama, bagi kat dia jangan berebut. Tak ada adab pula kita. Kemudian kebetulannya Habib Omar dia pergi ambil wuduk masa tu. Dia pun datang tepi ni. Kita nak bersalam. Yalah, jumpa ulama ni bersalam dah, tuan-tuan, tabarruk, ambil berkat. Tapi orang ada iqamah. Imam kat depan dah nak angkat takbir. Kita duduk sibuk nak bersalam, tak boleh. Kalau Tok Guru ni Aziz, dia marah tuan-tuan. Kalau Tuan Guru almarhum Tuan Guru ni Aziz ni, bila dah iqamah, tuan-tuan dah jangan dah duk sembang lah, duk bersalam lah. Lepas tu dia tak bersalam pula. Dia kena bersalam. Kan nak bersalam lepas pada tu ataupun sebelum tu. Duk nak buka kipah lah, nak tekan aircon lah, tekan. Jangan lepas tu. Dah iqamah tu memang betul-betul dah ready nak menghadap Allah. Jangan duk buat benda lain lagi. Kalau lambat berjalan dengan tenang. Jangan duk sibuk buk sembang pula depan tu. Dah lah dia lambat. Ya, dia lambat. Orang lain pun lambat. Dia pula duk sembang. Lama tak jumpa, apa khabar? Daripada mana tadi? Lah, orang duk iqamah dah ni. Kalau Tuan Guru ni Aziz, tuan-tuan memang dia marah. Saya pernah dengar satu kali dia marah pada seorang pakcik. Tapi cerita jadi panjang pula tuan-tuan. Tapi nak kata hati ni. Tak apa, biarkanlah pakcik tu. Biarkan. Saya nak ceritanya. Dia duduk tepi ni. Saya panggil dalam hati saya. Saya cakap saya nak bersalam dengan dia. Dalam hati. Dia pun kali ketiga ada orang lain. Yang ni orang lain. Ada yang saya dah cerita pakcik tu kan. Makan tu. Ya, ada orang Arab 3 orang. Saya seorang orang Melayu masa tu. Bahkan satu talam. Ada pakcik seorang duduk belah kanan saya. Ada 3 orang Arab yang muda-muda duduk depan saya. Dia ambil lauk, dia letak tengah. Letak kat dia tu. Saya dengan pakcik tu duduk makan nasi saja. Saya pun ambil lah lauk tu, letak tengah. Tak tengah. Bahawa kita nak makan, dia ambil lagi letak depan dia. Akhir sekali saya kata apa dalam hati saya? Qalilul adab. Tak ada adab. Tapi tak cakap dengan mulut. Tak cakap dengan mulut tak boleh lah. Kita pula tak ada adab. Ya, makan je lah apa yang ada. Mungkin Allah nak ajar kita makan apa yang ada. Dah tak ada lauk, makan je lah.
Tapi kawan tu sedap dia, 3 orang tu, 3 ketul. Kita tengok 3 ketul tu pula daging unta pula tu. Payah nak jumpa. Saya cakaplah dalam hati saya, qalilul adab. Pak cik belah saya tu dia cuit, dia tepuk paha. Dia tepuk paha. Saya pun tengok kat dia. Dia pun kata tu, dia tunjuk kat hati saya ni. Dia pun tunjuk kat hati dia. Gitu tuan-tuan. Saya pun termenung sekejap, 2-3 saat. Pak cik tu dengar ke aku cakap tadi? Aku cakap dengan mulut ke dengan hati? Tapi saya yakin takkan cakap orang duk tengah makan, takkan kita kata qalilul adab, tak boleh. Kita tu tak ada adab juga. Saya cakap dalam hati, pak cik tu dengar. Tapi pak cik tu tuan-tuan, lepas tu saya perhatilah pak cik tu siapa dia? Pak cik ni. Oh, subhanallah, duduk dalam masjid baca Quran sembahyang, baca Quran sembahyang, berzikir, baca Quran sembahyang. Sudah kata. Saya baik saya tak lawan dia lah. Saya pun angkat tangan dua belah gitu, minta maaf. Sebab tu kita termenung sekejap. Maka saya dengan pak cik tu sampai habis dah makan nasi saja. Makan nasi saja. Allahu Rabbi. La haula. Nak katanya hati ni, dia ada telinga yang dia boleh dengar, yang mana suara telinga tak boleh nak dengar. Kemudian mana tadi tuan-tuan ya, cepatkan sikit ni. Nombor 5. Tanpa hati, okey, hati dikaitkan dengan beberapa kalimah yang paling biasa dibicarakan ialah niat. Tanpa hadirnya niat di hati, seluruh perbuatan dan perkataan insan tidak ada nilai pada pandangan Allah. Tuan-tuan, dalam ibadah kita kepada Allah, rukun paling mudah, paling ringan, rukunnya rukun qalbi. Sekadar hadirkan niat. Tapi kalau tak ada yang tu, seluruh rukuk kita, sujud kita, baca Quran kita, segala ibadah kita Allah tak terima semua sekali. Apa benda tuan-tuan? Tuan tak faham tak di situ? Cuba fikir, saya pun tak faham apa sebenarnya? Apa sebenarnya? Tu rasio hati. Kita baca Quran, suara kita merdu tak kat mana pun, kita boleh khatam 3 hari sekali kita khatam, tapi kalau hati kita tak ada niat, langsung Allah tak bagi satu huruf tu pun pahala. Lepas tu ustaz kita cerita dulu hebatnya niat. Kita berhenti sinilah tuan-tuan. Kita sambung akan datang. Hebatnya niat ni, kan ada ustaz-ustaz kita cerita dulu. Satu kalinya ada seorang tu, dia datang masjid, datang surau. Imam pula batal wudu. Batal wudu. Jadi orang pun tolaklah. Kawan tu naik. Katanya ustaz yang baru balik daripada Mesir katanya. Dulu cerita dulu kan orang buruk kan pelajar Mesir banyak kan. Dulu-dulu. Okey, naiklah kawan tu jadi imam. Suara subhanallah merdu, sedap. Bagi salam selesai. Orang kampung kata sedaplah suara adik jadi imam. Dia kata sedap ke suara saya tadi? Oh iyalah sedap lah. Itu tu tak niat lagi tu. Kalau niat lagi sedap, sudah habis batal semua sekali. Ingat dulu lagi cerita sama-sama dulu. Dia tak niat rupa-rupanya tuan-tuan. Dah tak pernah jadi imam. Tak niat. Ni contohlah nak katanya niat tu penting. Suara merdu utara mana pun tak niat, satu sen pun Allah tak bagi pahala. Di mana niat itu di hati. Apa rasio yang sebenarnya di situ? Wallahu a'lam. Tapi rasionya hati itu untuk mengenal pencipta kita dan berhubung berinteraksi dengan pencipta kita. Wallahu a'lam. Tuan-tuan setakat itulah insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna futuhal arifin ya fatahu ya alim ya fatahu ya alim. Wa sallallahu ala sayyidina wa lana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim.